Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا مما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما نافعا. اللهم علمنا بإلهام الملائكة المقربين والكريمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك الصالحة. Alhamdulillah, syukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini alhamdulillah sampailah giliran kita untuk menyambung semula pelajaran kita dengan taufik dan inayah daripada Allah. Baiklah, balik kepada kitab kita tu, dia ada dua kan, satu di luar, satunya di dalam tu. Jadi hal di luar tu kerekasan sedikit daripada perkataan penterjemah kitab ni, yakni Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Andusi Al-Mandili, khaidimu talabatil ilmi syarif bil harami Makki. Dia sebut sikit, kita baca sekali lalu kataan dia ni. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu hai mukallaf. Jadi maksud dia nak khabar sini, orang yang akhir balik tu kena berhenti belaka. Orang yang akhir balik tu kena berhenti belaka. Makna tahu di sini dalam arti kata tahu yang wajib, bukan tahu yang sunat. Itu makna ketahui olehmu. Jadi siapa perekat supaya tahu tu, dia ada dua tertib. Tertib yang pertamanya dia kata utlub, tuntutlah olehmu, wa ta'allam, dan belajar. Hatta tata'allama, sehingga siapa perekat mengerti. Bila siapa perekat reti, itulah dia kata ketahuilah olehmu. Dengan maknanya kita nak tahu guana, nak reti guana kalau ambil kederak dengan tak belajar saat ni. Ambil kederak dengan tak menutup saat ni. Sebab tuntutan menuntut ilmu itu adalah merupakan kefarduan, bukan benda tu sunat ataupun harus. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah faridah. Faridah tu dengan makna kewajiban lah. Tutup tu nak buat apa? Nak bergerti. Nak faham kata ilmu. Jadi ilmu itu akan dapat, akan dia kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum, bahawa sesungguhnya ilmu itu tak dapat tidak bita'allum, dia kena dengan belajar. Jadi kalau ada kata ada orang boleh ilmu tapi tak belajar, jadi hak tu bercanggahlah sikit dengan apa yang Rasulullah beritahu tu. Jadi memberi faham kepada kita, orang hak yang kata begitu tu dia cerdik pada Nabi lah. Dia berasa dia cerdik pada Nabi. Sebab apa? Tak pakai tak belajar, pasal pakai tahu selalu tu. Duri dalam hutang tak apa, dia tajam sendiri, tak payah asah pun. Jadi apabila Rasulullah royak tertib gitu, maka tak dapat tidak ilmu itu didapat akan dia kena dengan belajar. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala,
Jadi apakah yang dikatakan sekalian mukallaf ni kena tahu? Tahu hak ni dulu dia kata. Bahawasanya ilmu usuluddin itu semulia-mulia ilmu. Ilmu usuluddin. Maksudnya kalau kita buat ranking tak, dia mana ilmu terkeatas sekali. Hak yang paling mulia. Nah. Kerana kemuliaan ilmu itu adalah ia dengan sebab mulia yang diketahuinya. Nah, mulia-mulia ilmu tu dengan sebab apa? Dengan sebab mulia yang diketahui. Jadi kalau kita duduk tak jalan tak tahu, kita tak reti kata ilmu tu mulia. Nah, sebab kita kata nak makan gula kambing, sedap gula kambing. Makan tak? Dia nak kata sedap ke mana? Nah, dia nak tahu kata sedap tak sedap tu kena makan. Jadi mulia-mulia ilmu tu apabila diketahui akan dia. Jadi kalau tak tahu kak, jadi tak ada mulia ilmu tu. Kita banyak nak kenyar-kenyar tak tahu rumah toki tinggal. Kita molek-molek saja. Tapi anak cucu tak pandai, anak cucu tak reti, tak tahu pun. Maka dia duduk situlah kitab tu, dia tak dapat tahu akan bahawasanya apa ada dalam kitab itu sesuatu yang paling mulia. Nah, sebab tu kita pergi munggah-munggah rumah tu dapat kitab lama-lama bertamu-tamu. Nah, tak ada kemuliaan. Sebab apa? Orang yang menanggung kitab ataupun tuang kitab tu tak reti. Nah, supaya kat Amriyah lah masalah sedap. Nak tahu kata benda tu sedap, nak tahu tu mana? Kena rasa lah, kena kecak dia baru kata sedap. Dah. Jadinya mulianya ilmu usuluddin itu apabila diketahui akan dia. Ya, kalau tak tahu tak berasa mulia. Nak ambil mulia tu mana? Nah. Dan dia kata hajat sekalian hamba kepadanya di atas segala hajat. Hamba ni banyak berhajat. Hajat tu, hajat ni, kandok tu, kandok ni, keperluan tu, keperluan ni. Tapi nasbah segala hajat-hajat yang diberhajat oleh manusia, ilmu usuluddin lah hak yang paling diberhajat oleh manusia. Sebab apa? Sebab kalau tak ada ilmu usuluddin ni, amal syariat pun tak ada tempat nak letak. Tak ada tempat nak letak kat mana sembahyang, puasa, zakat, haji nak letak kat mana? Sebab dikerananya akidah dia tak ada. Tengok orang sembahyang ratik, orang puasa ratik. Bab ketuhanan, bab keyakinan, nak bab akidah, tak reti sikit haba. Semua ada. Bila tanah tak ada tepat. Molek semua molek. Tak tahu nak pacok kat mana. Habis-habis subuh tak tunggu. Mampu gitu je, tak boleh nak ambil buah sikit haba. Semua buah tak tunggu. Jadinya apa nama ni, ilmu usuluddin itu dikatakan humbi. Usulun tu makna humbi. Jadi kalau pohon ni kita tak ambil umbi, nak hidup mana? Pohon apa-apa sekalipun, anak pisang, anak nyo, anak apa sekalipun, yang ada penting sekalinya umbi tu dulu. Kalau benda sesuatu yang tidak ada umbi, maka akan mampu. Pisang lemak manis, pisang jelar ke apa ke, gali lubang tu unggai, pataklah ke bawah, umbilah ke atas. Akan mampu lah jawab dia. Begitulah juga amal ibadat kita, amal-amal syariat kita, kalau tidak diasaskan oleh ilmu tauhid, maka punah rana habis. Itu sebab kata benda tu diberhajatkan akan dia. Nak baki akhirat, nak masuk surga pun
Tuhan ambil kira waktu apa benda? Akidah keimanan. Sebab banyak sekali sebut dalam Al-Quran itu yang diberlapas dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya ditakadumkan akan iman, didahulu akan iman, barulah Tuhan kata aqimis solah, dirikanlah sembahyang. Jadi di sini berlaku dua pergandengan, dia panggil amal syariat dengan amal hak yang dibahasakan kepada tauhid. Amanu dulu, baru aqimus solah wa itaiz zakat wa amaru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, macam-macam. Banyak orang nak buat amal makruf, amal benda baik, kerja amal dia panggil. Tapi bila kerja amal lagu mana? Beriman tak. Tapi kerja amal. Amal kau kerja apa gitu? Jadi juga beramal, tapi jadi apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadi akan amalan-amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Nak ambil kira sikit. Baik, itu lekah deh. Dan berkehendak mereka itu kepadanya lebih daripada kehendak mereka itu kepada makanan dan minuman. Ini sebuah berkehendak manusia ke benda itu lebih daripada kehendak ke makan minum lagi. Kehendak kepada benda itu nisbah atas diri seorang manusia yang nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya tiada ada hidup bagi segala hati dan tiada kesenangan baginya, bagi hati sakni, melainkan dengan bahawa mengenal ia akan Tuhan yang menjadikannya. Hati itu akan jadi hidup bila mana? Bila dalam tu ada tauhid. Kalau tak ada tauhid, hati itu mati. Bila mati tak ada nampak kebenaran, tak ada nampak kebaikan, na'udzubillah wal'iyadzubillah, dan tidak akan mendapat kesenangan atas diri manusia kalau tidak bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ambil senang kat mana? Sebab orang kata istilah senang ni, orang nak cari senang berlaku. Makanya sifat senang tu Tuhan buat duduknya di hati. Hati yang lagu mana boleh senang? Hati yang ada iman baru senang. Hati yang tak ada iman susah. Kalau sibuk sama, napanya cari kita tak faham. Susah sama. Dia cari kesenangan dengan harta, tak habis-habis cari kesenangan. Dia cari kesenangan dengan popular, orang kata nak cari populariti. Sebab apa? Bila popular ni jadi senang. Tak juga, tak senang. Orang kata senang dengan makna dapat pakak besar, pakak tinggi. Tak senang-senang duduk dalam keadaan takut. Takut mati, takut sakit, takut ke benda ni. Buat rumah saja apa nama ni, itu 16 lapis. 16 lapis takut. Babe takut orang cari kaya, kata senang kaya, tak senang juga, susah semua. Ada harta takut orang curi, ada kelapa sawit kat mananya, kita kata berambak dengan orang semua, susah semua. Tak ada tempat senang. Melainkan orang yang senang itu apabila hatinya berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Dah senang. Tak ada serabut apa. Kalau orang senang, orang beriman tu ada harta, maka harta dia pun tak serabut sikit habuk. Baik. Kesenangan itu akan didapat
dengan bahawasanya mengenal ia akan Tuhan yang menjadikannya, baru orang panggil hakikat senang. Dan segala namanya, kata kenal tadi, kenal lagu mana, takluk pada kata kenal tu. Segala namanya, kenal tu nak dikenalkan dia kenal nama. Dan sifatnya dan perbuatannya. Dan jalan bagi salaf. Siapa dia salaf? Tamanya sahabat dan tabi'in dan itba'ut tabi'in. Ni dia panggil apa nama ni? Jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang dahulu. Inilah cara senangnya, inilah cara mudahnya, inilah cara nak memperoleh ketenangan dalam hidup. Dan dilaluilah oleh orang-orang yang bernama as-sahabat. Kemudian tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ni orang yang sempat dengan sahabat. Tabi'in. Itba'us sabi'in. Yang itba' tu, itba'ut tabi'in, mana orang yang sempat dengan orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Tu dia panggil itba'ut tabi'in. Tu dia sebut wa tabi'it tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Dia kata sini lebih sejahtera kerana barang yang ada padanya selamat daripada menunjukkan makna, daripada menentukan makna yang barangkali menghendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita nak ajak faham malam ni akidah yang kita akan belajar ni, dia panggil akidah salafiyah, yang diperpegang oleh sahabat, kemudian tabi'in. Maka dalam perjalanan ilmu tauhid ia ada dua. Baik, saya ukar dulu. Sebelum tuan-tuan tanya, dah mana kata hak sifat 20, hak mana Ustaz? Kisah pendek kalang dalam kitab ni dia tak cara sifat 20. Dalam kitab ni membicarakan ilmu tauhid yang memfokuskan kepada perjalanan salaf. Dah sifat 20 tu kat mana? Hak tu dia panggil qaulul khalaf. As-salaf dengan makna hak lek dulu sikit. Ambil daripada Rasulullah 100, 200, 300. Maka 300 tahun gi hala ke Nabi tu dia panggil qaulus salaf. Kemudian hak yang 300 ambil ke belakang ni dia panggil qaulul khalaf. Khalafah, khalfung tu makna orang halik belakang. Maka di sini berlaku sedikit orang panggil apa nama ni, reformasi kemudian zaman perubahan dalam arti kata memahami ketauhidan kepada Allah, sebagaimana saya telah beritahu pada awal-awal dulu. Sebab di sini berlaku fitnah yang amat besar di kalangan umat Islam. Timbulnya diayah pahaman-pahaman daripada orang panggil ahlul pula sifat. Orang yang lebih kepada teori, orang yang lebih kepada logis, logik, di bawah kekuasaan tamadun Greek, Rom, Yunani dan sebagainya lagi. Maka satu inisiatif yang diambil oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari membuat teori-teori baru dalam memahami kaedah usuluddin. Maka
Tu dia panggil pegangan khalaf. Dah, dak canggah dua tu, dak balau. Yang kata balau, dak balau sikit pun. Cuma apabila kecelaruan yang begitu hebat berlaku di zaman tu, maka itulah cara yang paling terbaik sekali untuk mengeluarkan kecelaruan yang ada di dalam fikiran umat Islam pada masa tu. Baik. Sebab tu saya buka dulu tu. Maka hak kita ni, kalau kita nak baca ni, Matan At-Tahawi ni, dia memfokuskan kepada perjalanan salaf. Nah, maka ulama-ulama buat kaedah qaulus salaf, bermula perkataan salaf itu aslam, terlebih selamat. Doa khalaf guna pula dak betul. Dak. Al-khalaf dia panggil ab'ad. Ab'ad itu maknanya kejap. Sebab dia berlaku masa tu jadi longgar. Bila jadi longgar pegangan orang Islam ni kerana kecelaruan tadi, maka itu ab'ad, cara yang nak kejap. Baik. Dan mazhab mereka itu lebih baik kerana mereka itu sebaik-baik kurun. Kurung ni orang panggil qarnung, tu pertemuan dua tanduk. Qarnung tu makna tanduk kan. Kita tanduk kumba tu kan, bila dia tua pak dia temu. Dah. Maka tu dia panggil kurun. Kurung ni dipinjam perkataan tu, dia letak perjalanan masa 100 tahun. Dia panggil satu kurun. Dah. Dan Nabi pun sebut dalam hadis yang mulia, khairul quruni qarni. Dah, thumma qarni. Apa nama ni? Sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Kemudian hak lepas daripada kurun aku. Lepas tu turun samalah. Dia jadi qanipi apa? Qanipi. Kita ni akhir zaman ada lagi pegangan. Tapi kalau nak sebut bandingan dengan iman orang yang dulu ni hebat orang dulu lah weh. Gitu. Dan adalah al-aqidatus salafiyah, karangan bagi al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Salamah At-Tahawi. Setengah daripada sebagus-bagus kitab pada ini ilmu. Kitab kita ni nama Matan At-Tahawi. Baik, kita perekah sebab kita nak baca ni pula. Dan membuat syarah baginya, dan hamba-nama akan dia terjemah dengan syarahnya itu perisai bagi mukallaf atau simpulan iman atas jalan salaf. Maka hamba tunjuki dengan huruf sad. Ni dalam kita tengok balik sebelah tu, dia tunjuk dengan huruf sad. Maka itu pengataan pengarang. Dia panggil rumus. Rumus tu kerekasan. Sebab kita kata nak tulis dan sebagainya lagi, dan lain-lainnya. Tak tulis dah DLL dan lain-lain. Dan sebagainya, DSB selalu dah, dan sebagainya. Maka kaedah bahasa Arab ada, dia panggil rumus kerekasan. Maka isyarat pada sad tu, tengok lihat ni tu, naqulu fi tauhidillah, itu perkataan pengarang hak asal. Kemudian ta, ada nampak ta di bawah tu kan? Tu terjemah bagi matan yang tersebut. Jadi hak ada baris tu dia panggil matnun, matan. Faham lagi? Tak faham. Kalau faham dah bukan apa, kalau faham dah boyak. Matan ni orang panggil intipati. Tu matan. Maka kaedah pengajian dulu semua pakai matan. Tauhid, mengapa matan tauhid?
fiqh, mengapa fiqh, nahu, semua matang sebab orang dulu dia alim, dia hafal belaka-laka. Baik. Jadi ta tu dengan makna matan. Kemudian sin hak titik 3 tu, syar kepada syarah yang hamba pungut akan dia daripada beberapa kitab tafsir dan hadis dan usuluddin. Jadi hak sin tu itulah perkataan Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Undunusi Al-Mantili. Jadi dalam kitab kita ni dia akan sebut 3. Pertama, apa nama ni, Sad tu dengan makna rumus, dia isyarat pada kata musannif. Sannafa yusannifu, yakni editor lah kita kata kat, pengarang. Lah ni orang panggil editor. Kemudian ta tu turjumatun. Shin dengan makna syarhun, syarah. Baik. Kita tinggal tu waktu, kita balik dari ni selalulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidul la syarikalah. Naqulu, ingat molek dah, apabila sebut isyarat pada kata kami, kita pun sekaligus buat bayangan lalu. Naqulu yakni kami. Kami itu siapa? Dah, ma'asyira ahlus sunnah wal jamaah. Sekalian pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kami itu, kami sebut kayak gini, sebut lama kami tu, mana kami itu siapa? Itulah i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Berkata kami pada mengesahkan Allah Ta'ala. Pada ketika mengiktikadkan dengan petunjuk Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu tunggal, tiada yang bersekutu baginya. Baik, sebelum syarah kita nak sebut sini, kita nak ayat sikit. Mu'taqidina, makna beriktikadlah sekalian mereka itu. Siapa ahlus sunnah wal jamaah tu dah? Bi taufiqillah. Ni nak khabar bahawasanya kita ni senantiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Hal yang boleh kita jadi beriktikad begini tu disebab apa? Dikerana apa? Kita boleh buat sendiri ke? Doh. Muafakat dengan kehendak Allah di atas kita, maka tu dia panggil taufik. Kalau tak muafakat dengan taufik, adakah kita berakidah seperti akidah yang kita pegang di hari ini? Tak boleh. Itu nak gambar kita ni kena rasa syukur yang amat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan Allah Ta'ala tu pilih kita, sayang kita, memilih kita daripada orang yang beriktikad. Baik, sebelum perjalanan kita panjang lagi, kita royak dulu. I'tiqada yang taqidu i'tiqadan ni dengan makna satu pegangan di dalam hati yang diambil daripada perkataan aqadah. I'tiqada. I'tiqadan dengan makna aqadah tu dengan makna nyipu, simpulan. Maka ambil daripada kata-kata simpulan tadi, dibangsakan kepada pegangan, maka itu dikatakan i'tiqad. Kalau dalam Asy'ariyah di sana dia sebut, ambil juga Asy'ariyah bukan tinggal tu.
i'tiqad yang jazim, dia kata. Dimasuk selalu lah sini. I'tiqad yang jazim tu dengan makna pegangan yang putus. Faham tak lagi ibarat tu? Bisa tu. Pegangan yang putus. Lepas dak sekali, berhenti dak makna putus. Tu makna jazim. Dah. Kalau dengan pegangan tadi memerlukan kepada nyawa, habis nyawa ke nyawa lagi lah. Tu kata putus tu. Pegangan tadi berhajat kepada pengorbanan wang duit, habis ke habis lagi lah. Putus. Tukar dak sama sekali. Apatah lagi ni ada syak dan waham di dalam hati. Itu mana i'tiqad. Lah. Maka i'tiqad yang kena nak sebut di sini, i'tiqad yang membangsakan kepada bitauhidillah, yakni mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab i'tiqad tu banyak. Nah, maka lawan bagi i'tiqad mentauhid kepada Allah Taala itu adalah i'tiqad hak yang sesat. Pegangan hak yang sesat. I'tiqad juga, tapi sesat, tidak membetuli dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka i'tiqad tu dia panggil i'tiqad sesat. Baik. Nah, tauhid tu bunyinya rekah, tetapi rentik tang dia tu, nah, apa nama ni, cabang-cabang dia tu begitu luas. Asal pucanya, nah, tauhid kepada Allah. Bila Allah itulah tepat hak catung sungguh, tepat hak yang dihadap sungguh, dengan bahawasanya bi alla ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka daripada Allah tu dia pecah pula. Nah, apa yang terpecah daripada Allah? Nah, yakni Rasulullah, Ar-Rusul alaihi mussalatu wassalam. Nah, nak disampaikan kepada Rasul tu ada petugas-petugasnya, di antaranya al-malaikah, malaikat. Nah, lepas malaikat tu Rasul, an-Nabi. Lepas Rasul tu, berserta dengan Rasul tu Al-Kitab. Maka dalam kitab tu ayat apa? Ayat tentang cerita Yaumul Qiyamah, akhir kiamat. Dalam kitab tu ayat apa lagi? Nah, tentang janji baik dan janji jahat. Jadi hipung ke semua-semua tu masuk dalam satu ilmu, maka dipanggilkan ilmu tauhid juga. Faham tak? Dah. Jadi kalau kata aku beriman pada Allah Ta'ala, beriman lagu mana? Bi Allah ilaha illallah. Lepas tu bak rasul-rasul muti kedau. Rasul berat lagi aja. Dan malaikat-malaikat ke mana? Malaikat pun bedak apa erti juga. Al-Kitab, kitab pun tak apa pandai baca. Mungkin hamba ni direct dengan Tuhan selalu kata. Pula ada juga ilmu bahasa itu. Jadi seolah-olahnya sajalah Tuhan wak mari Rasul ni. Tak ada beda tak ada beda Tuhan wak malaikat ni. Dah kita awak benda wak buku. Ada ilmu dia hari ni. Dia kata ilmu dia direct dengan Tuhan selalu. La ilaha illallah. Ni di antara akidah ya sesat. Kita ambil benda mudah gini lah. Saya buat contoh mudah. Kenyang. Maksud kita kata kenyang.
satu sifat yang ada dalam perut. Atas diri orang ramai-ramai ni, kalau Tuhan buat kenyang itu boleh tak? Kenyang belaka. Tuhan tak kuasa ke buat? Boleh. Hari ni ada nasi juga tu. Nak boleh ke nasi tu kena ada beras. Nak boleh ke beras kena ada padi. Nak boleh ada padi tu kena mengetang. Nak boleh mengetang tu kena cedung, kena menanang, kena apa gitu gini. Amba nak pelaga orang kata ya dengan Tuhan direct. Ada ilmu begitu hari ni. Sedangkan Tuhan kata wa ma khalaqta hadza batila. Aku jadi satu benda ni bukan sia-sia. Ada maksud, ada tujuan, ada faedah. Bukan mana bertauhidillah tu kita dengan Tuhan je, tak kena-kena orang lain. Maka dia panggil wa ma yata'allaqu billah, barang yang ada hubung kait dengan Tuhan. Itu masuk dalam arti kata ilmu tauhid juga. Baik. Bitaufiqillah annallaha wahidun la syarikalah, bahwasanya Allah Ta'ala itu tunggal, tiada yang bersekutu baginya. Di mana tempat duduk akidah ni dah? Dalam hati. Tempat sifat situ. Ini kaedah sufi dia panggil at-tafrigh. Hati kita kena ada tafrigh. Apa tafrigh? Mana kita kena mengkosongkan semua yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak nak duduknya dalam hati kita ni Tuhan saja, Allah saja. Maka kalau ada lagi hak selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatimu tu, maka dia panggil syirik. Lalu dibagi-bagikan syirik itu. Yang pertama dia panggil syirik besar, syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Syirik juga tapi Allah hak tu susuk lah weh. Syirik belaka dua tu. Tapi hak tu dak susuk. Zahir. Hak tu susuk. Tak nampak, payah nampak. Mulai orang amati semua. Syirik ni lagu ni. Dengan mana lagu mana? Apabila dia mendatangkan di dalam hatinya sifat-sifat yang bangsa uluhiyah, sifat-sifat yang bangsa ketuhanan. Supaya kata Tuhan sahaja hak yang layak dengan sifat takabur. Dia pun buat mari jokok dalam hati sifat takabur. Bukan hak mung tu hak Tuhan tu. Maka tu dia panggil syirik yang berlaku atas diri manusia atas jalan khafi, tersembunyi susu. Atas barang apa-apa sekalipun yang sepatut, yang selayak bagi Allah Ta'ala, tiba-tiba kita pergi bubuh di kita. Kita bubuh di nafsu kita. Kita bubuh di diri kita. Maka tidak tersunyi seseorang itu daripada syirik kepada Allah. Kadang-kadang dalam bentuk uluhi, dalam bentuk Tuhan tu nyuduk dalam kita. Waktu payah kali Tuhan hak duduk dalam diri kita. Tuhan apa? Tuhan nafsu. Tuhan yang sebab apa? Yang kita turut ke hak tu turut sungguh. Tuhan kata hak ni tak boleh. Nafsu kata biar tak boleh pun aku nak juga. Maka berlaku percanggahan antara dia dengan Tuhan. Maka kita tengok dalam masa tu hak mana benar? Hak mana benar?
akhir-akhirnya benar nafsu juga. Maka nafsu itu telah menjadi Tuhan dalam diri kamu. Maka itu dikatakan syirik. Tapi syirik khafi. Pasal apa saya fokus sangat syirik khafi ni? Syirik jali ni ramai orang nampak. Pasal ke semua tokong, ke percaya ke hatu, ke kubur, ke apa gitu gini nah. Dah beritahu hacok situ, hacok sini, panas situ keras, situ keras sini. Leh. Hatu mudah nampak. Khafi. Mana kadang-kadang orang lagi gitu. Manusia sebab tu Tuhan kata wala tamshi fil ardi maraha. Mu jangan jalan atas muka dunia ni marahan, hak ada yang mau menengok. Menengok tu mana ibarat berkata sombong. Waqfid janahaka lil mu'minin. Merendahlah lambung-lambung kamu, diri kamu bagi sekalian orang-orang yang beriman. Nah, maka sebab apa bila kita bercanggah dengan ayat tadi, khafi itu telah masuk. Dan sebab itulah dan arti kata nak proses kalimah la ilaha illallah dalam jiwa kita tu, situ satu kerja yang paling payah sekali. Bukan kerja main. Dah akan didapat, akan dia apabila berlaku mujahadah yang begitu kuat atas diri manusia. Lawan. Orang kita boleh gocoh. Dia nampak barang, tombok barang ke bawah dia. Boleh. Tapi nafsu kita boleh gocoh. Kerana tak mau tunduk ke nafsu, sanggup balah dengan adik-beradik sampai bertahun-tahun. Kih-kih harta-harta saka gitu je. Lepak saudara dengan adik-beradik tak tegur, keras, sombong. Sebab apa? Dia berasa nafsu dia tu tua dah. Sedangkan perkara itu adalah benda-benda yang dilarang oleh Allah. Balah Tuhan larang, baik Tuhan suruh. Nafsu kata balah sedar, baik baik dah usaha. Nafsu kata dah kalau mungkin baik nampak mukamang lah. Nafsu kata mungkin baik dia kata. Maka dia kira-kira tu kok dia nampak kita nak mengendah ke demo dia. Hati pain. Sebab amu fokus sangat ni penyakit. Penyakitlah masyarakat kita. Penyakit dalam jemaah. Penyakit dalam kampung. Sejik tu boleh hari dah. Tapi kalau hak nung ada dia nung. Sekarang tak bayar nung. Ada. Tapi pada tengah tak ada. Pada tengah tak ada, minta maaf lah. Sudah tu salah tu mari kita da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum ya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Salam lah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salam. Buat apa dekatnya lambung dak sekarang tangan pergi wakabau. Tembok la ilaha illallah. Dia panggil ada salang tu, dia panggil salang lambung. Bukan salang gini dah, salang lambung dekat piau wakak tangan bau. Kai tui dulu dah tu. Masuk jambang lah, apalah awak nak kecing lah awak apa. Rupanya tak apa salang awak tu. Ada penyakit itulah kampung. Sebab apa tu? Ia ada Tuhan dalam. Hak yang dia patuh, hak yang taat. Tuhan dia, Tuhan nafsu. Payah. Sebab tu betul lah kata ulama. Ni kata ulama, saya tak berani kata hadis. Nah, jihad yang paling payah sekali jihad lawan nafsu.
Gak ada orang sangkal hadis ni benda ni yang kata mana ada. Dah fikir molek ulama dia kata bukan bodoh. Hak ulama yang mencetuskan kataan tu bukan dia bodoh. Ulama dulu mengaji banyak mana nak banding kita hari ni. Nak mari canggah. Baca amat timolek. Dia kata tu payah tu besar tu nisbah apa? Nisbah mudawamah. Mudawamah tu kena sama-sama nafsu ni. Kena perang dengan dia. Ada perang fisabilillah no, lepas ada perang balik habis ya. Gak kita tak kata perang tu kecil. Lah, hak ni sebuah mudawamah kena sama-sama. Kadang-kadang duk seorang kita ternyemakan lagi. Nafsu ni jahat. Asal kita duk mayang seorang kita je. Subhanallah. Sami Allah Rabbana lakal ham. Seorang kita. Kita tak tahu ingat ke apa benda. Bunyi bawah rumah serah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Kuat dah sikai. Tu beza tu. Sebab apa sana kau? Kau ni kuat. Yang aku ni bisa susuk dah ya tu. Tapi orangnya mari juga. Ada juga orang. Nak muncul kan dengar. Sudah apa-apa kita. Pergi buka pintu kena. Ui, kenapa lembu? Nama kau orang lembu. Duk serah bawah rumah. Di kerana lembu tu amat ibadah kita punah dah. Kamu nak kabar bahawasanya pemrosesan Tuhan hak nama nafsu ni lah proses hak paling payah sekali. Dalam bentuk apa yang dikatakan tazkiyah, pembersihan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang yang berjaya ni kata Allah Ta'ala dia man tazakka. Dia sentiasa kena basuh, kena kelorok, nak kena proses nafsu dia. Barulah dia akan menjadi tenang. Dengan kerana apa? Zakat tu wa dzakarasma rabbih, dan senantiasa menyebutlah akan Tuhan. Maksudnya nak jadi tazakar tu kita kena hudur, dia panggil hadir dalam hati ingatan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah hak lain tak boleh masuk. Sebab apa? Ibarat hati itu adalah satu bekah. Maka kalau dalam hati kita ni sudah penuh dengan zikrillah, dalam tu hak lain tak boleh masuk. Nak bubur dah penuh dah, nak bubur nak pergi air penuh dah. Tak boleh bubur dah. Sampai bubur tak masuk. Maka apabila mengadaklah hamba kepada Allah tadi, wa dzakara asma rabbi fa shalla, maka dia pun semaya Allah. Hak tu semaya hak nombor 1 tu. Dia tak masuk dah rupuk kelembu apa sebab tak ada dah sembahyang tu. Ia tak ada dah petani nak apa guning. Sembahyang kita ni kadang-kadang Allah aqimis solata li dzikri, mendirikan sembahyang kerana apa? Li dzikri, kerana ingat aku. Sembahyang orang panggil sembahyang hak bahasa tabi'i saja. Apa sembahyang cepat-cepat, gaduh-gaduh, kadang-kadang lewat, kadang-kadang Allahu akbar. Rupuk kelembu tak cerut lagi ni. Orangnya mari dengan lembu-lembu masuk, kereta masuk, rumah, kayu tu masuk. Dalam bendukan kayu-kayu masuk, 6, 8, 7 masuk. Masuk dalam tu.
Oh bahaya. Sebab apa? Bila hati kita ni kita dok bersih, dok bersih, dok cuci, ia boleh masuk ke kotoran. Itulah ibarat hati. Maka itulah apa yang dikatakan kesinambungan daripada Allah ilaha illallah. Tu kalau kita ricih dia, kita peraluh dia pergi sampai situ. Proses yang pertama menyelamatkan manusia itu daripada syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan masyarakat jahiliah, kaum musyrikin yang dibatakan ummi. Tak tahu gapo sekarang, ikut nak sembahnya sembah macam-macam. Dan kayu-kayu dia sembah, batu-batu dia sembah. Tapi musyrikin dia punya akar dia tu. Lambat syirik ni. Sembah kayu fuah dah, batu fuah dah. Yang ambil buah kema. Buah kema tu dia uli. Dia uli wak Tuhan. Ni wak Tuhan, wak tu pekong. Dia sembah juga. Akar dia. Buah sembah apa buruk, ia pula hidung makan. Dia makan pula apa benda tu. Nak kabarnya akar dia tu, syirik dia tu. Allahu Akbar. Manusia seperti inilah yang diberdepan oleh Rasulullah SAW. Dah mengajak orang saning supaya buang segala syirik-syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjaya dan mendatangkan kepada mereka itu akan dalil-dalil, burhan, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, lepas itulah Abu Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi dia pakai juga tu mendatangkan tauhid dan beriman kepada Allah itu dengan dalil. Nah, maka dalil tu dia kata berhajat kepada tilik, dia panggil nazari. Tilik yang bahasa ijmali dan tilik yang bahasa daruri dan nazari. Tilik, kemudian hak yang bahasa umum dan hak yang bahasa dita'ammul akan dia, diperhatikan akan dia. Kesimpulannya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan pada kejadian bumi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bersalahan siang dan malam itu, la ayat, sesungguhnya ia menjadi dalil. Buktilah kita kata hari ni. Sebab apa penting ke dalil? Sebab penting bukti itu kerana untuk meyakinkan di atas kewujudan sesuatu itu. Nak yakin kata ada manis, maka tak dapat tidak kena mengambil dalilnya apabila dikecak akan dia. Oh, manis. Nak tengok manis? Mana ada dalilnya? Dalilnya apabila dikecak oleh lidah. Nak tengok manis? Manis tak boleh nak tengok. Dia disebut, kita kata ada sifat pekecak di lidah. Sebab itulah dalil yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat hari itu, dia kata yang dibangsakan kepada kauniyat, keadaan kejadian. Wa fi anfusikum, nombor satunya pada diri kamu, mutilik pada diri kamu tu. Di kita ada telinga, ada mata, ada hidung. Apakah faedah telinga ni? Boleh buat apa telinga ni? Tak boleh buat satu sah ni telinga ni.
kecuali Allah Ta'ala buat dalam telinga itu ada sifat pendengar. Dah, maka telinga tu dia panggil keadaan yang mendengar. Tu kaun keadaan mendengar Tuhan buat dirimu tu. Kalau ada saja kalau tak dengar nak buat apa dia? Seperti dia je buat sifat dengar tu. Kalau dirimu tu Tuhan buat mata ni. Betul lah hak ni kita panggil mata. Tapi mata tu akan diartikan sebagai mata yang sungguh apabila ada sifat penglihat di mata tu. Keadaan yang melihat. Siapa yang buat tu? Memulih buat diri. Hak tu Nabi sedak dia. Bila dia bojah dengan kafir dia sedak lalu. Dia je buat mata tu. Dan kalau memulih buat keadaan yang melihat tu cocok kali. No. Terang cocok tu, lepas tu keadaan melihat tu membuat pula sendiri. Cocok nak cocok apa? Boleh tengok kau. Boleh tak buat? Tu api anfusikum dalam diri kamu. Ada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil dalil-dalil di atas penciptaan. Kalau makan orang sufi orang ni makan syuhud lah. Yang dalam kita ikan bahas panjang. Dia panggil syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Tu benda-benda tu laka dah lah. Tapi diistilah-istilahkan. Bendanya nak hak tula je. Nak mengisbatkan keadaan kewujudan az-zatu wajibal wujud tu je hak naknya. Sebab Tuhan berkata Abu Mansur Al-Maturidi wa Abu Hasan Al-Asy'ari dengan akidah ni dia tak bercanggah. Cuma olahan dia tu lain-lain. Cara dia tu je lain-lain. Di atas mengikut kaedah kesesuaian yang ada pada zaman tu. Zaman Nabi tak ada orang berdoa ke sahabat. Maka benda-benda tu diadakan kerana apa? Untuk kemaslahatan. Berlaku di zaman Umayyah. Apabila berkuasa di Kufah, dia panggil pertentangan yang begitu hebat antara pro kepada Uthman dan pro kepada Ali. Sehingga pemerintah di zaman tu memaksa khatib-khatib dalam negeri tu apabila baca khutbah disudahi dengan doa. Doa lagu mana? Allahumma la'ana li Abi Turab. Allahumma la'ana li Abi Turab. Ya Allah ya Tuhanku, kau laknatlah kepada Abi Turab. Siapa Abi Turab? Yakni Ali karamallahu wajhah. Siapa gitu? Maka bangkitlah seorang khalifah lepas pada tu, namanya Umar Abdul Aziz. Diberi pencerahan kepada dia dengan hidayah. Dia tengok benda ni tak boleh. Kalau kuning lah sampai sama-sama hancur orang Islam, punah jahannam orang Islam. Maka bila dia naik, dia jadi khalifah dah. Tapi jadi khalifah tak lama. Silapnya setahun lebih dah. Setahun lebih. Dia panggil segala khatib-khatib dalam negeri panggil. Dia arahkan mulai Isyak mentukar doa tu. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil. Siapa kali ini? Itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Zaman Rasulullah tak ada. Tapi apabila benda tu kemaslahatan untuk kaum muslimin, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah. Nabi bersabda dengan hadis yang dalam bentuk lapah yang umum.
ma ra'aituhumul muslimina hasanun fahuwa indallahi hasanan. Apabila pada kenampakan kaum muslimin itu satu perbuatan tu baik, fahuwa indallah, maka di sisi Allah tu hasanan adalah baik. Tak timbul kata bidang, oh apalah begitu begini. Sebab apa? Perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, walaupun tidak berlaku di zaman Nabi. Begitulah inisiatif yang diambil oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kerana zaman itu memerlukan kepada terjemahan tauhid yang seperti itu. Nah, kerana apa? Kerana untuk nak berlawan dengan jago-jago daripada orang yang ahli falsafah. Dan pada masa itu timbul fatwa mazhab yang mengatakan harus kita belajar ilmu mantik. Boleh belajar Nah, qala Ibnu Salah wa Nawawi wa harrama wa qala qaumun ayyam bagi ayuk lama. Imam Nawawi dan Ibnu Salah mengatakan haram belajar ilmu mantik. Kenapa? Kerana ilmu mantik adalah ilmu yang datang daripada ahli falsafah, ilmu logik. Dah kita nak pergi berlawan dengan dia, nak tahu buah dia, nak berlawan lagu mana? Hak tu kata waqala qaumun yang bagi ayuk lama. Berkatalah setengah kaum itu, saya kira diketahui, kena belajar ilmu mantik ni. Sebab apa? Kerana nak lawan dia. Maka sebab itulah dalam ilmu tauhid Asy'ariyah tu banyak perkara-perkara yang membahaskan tentang cara-cara mantik, kaedah-kaedah perbahasan. Kan belik kita dengar kan, kamu tasik, kamu fasih, tanjizi hadis, tanjizi qadri madu, ada apa benda ni macam-macam lah. Kenapa? Itu terjemahan-terjemahan yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sebenarnya dalam bahasa putih banyak sekali benda tu. Benda tu datang daripada ilmu-ilmu yang dimaksudkan kepada falsafah, orang Greek dan sebagainya lagi. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala, kita ni kat pukul 9 dah. Jadi hak nak-naknya apa yang kita nak dah? Annallaha wahidul la syarikalah, bahwasanya Allah Ta'ala itu tunggal, tiada yang bersekutu baginya. Dan insya-Allah syarahnya kita akan sebut semulalah di pengajian yang lagi akan datang lah. Jadi kita berhenti sekat ni dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.